KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik. Kembali menonton Cergas bersama jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia yang dibawakan khas oleh Didik TV KPM. Saya Myra Natasha, hos adik-adik. Topik kita masih lagi sama iaitu kecergasan fizikal dengan menggunakan dumbbell. Dan kita masih lagi akan bersama dengan Coach Indran. Tapi apa yang kita akan buat hari ini? Jom kita bersama dengan Coach. Ya adik, inilah dia Coach Indran iaitu jurulatih dan juga bekas jurulatih kebangsaan. Wow. Coach, apa khabar? Khabar baik, Mahira. Tapi boleh tak ceritakan ke adik-adik apa yang kita akan buat hari ini? Okey, adik-adik. Episod kali ini kita akan meneruskan lagi program kecergasan latihan bebanan dengan menggunakan dumbbell. So, kali ini kita akan melakukan beberapa aktiviti dengan dumbbell yang lebih menarik. Wow, semalam kita guna dumbbell, hari ini ada lagi aktiviti yang menggunakan dumbbell. Jadi dumbbell ni memang betul-betul ada macam-macam kaedah lah nak gunakan. Ya, variasi lah, lebih kepada variasi. Dan hari ini kita akan bagi coach mulakan hari kita dengan sesi warm up. Adik-adik, kita akan memulakan aktiviti memanaskan badan dengan aktiviti yang pertama yang dikenali sebagai walking high knee. Coach akan demonstrasikan. Adik-adik sila lihat. Okey, coach akan buat setempat dulu. So kita akan tangan macam biasa, kaki seluas bahu, tangan di sisi, angkat kaki kanan dengan tangan kiri bersama dan kita tukar kaki kiri. Ini ialah pergerakan setempat saja. Kita perlu membuat walking nanti. Kita terpaksa berjalan. Alright? Tangan diangkat, siku kena bengkok. Pergelangan sendi kita kunci. Alright? Okey, kita tengok dari sisi. Sama, kita angkat tangan kaki kanan, tangan kiri. Kita tukar kaki kiri, tangan kanan. Dan kita pandang depan. Mata selalu pandang depan. Alright? Okey, sekarang kita tengok pembantu pula macam mana mereka melakukan aktiviti ini. Okey, Aidil, Merin, sedia? Sedia. Alright. 1, 2, mula. Lutut tinggi. Alright, adik-adik. Sekarang coach akan tunjuk kita akan berjalan dengan high knee, walking high knee. Sambil kita berjalan. Pergerakan yang betul. Alright. Alright, sekarang kita tengok pembantu kita melakukan pergerakan tersebut. Belakang. Okay, ready? Boleh, Mary? Sedia? Aidil sedia? Okay, let's go. Jom. Lutut tinggi. Mary, jengkit. Jengkit kaki. Yes, atas berbola kaki. Bagus. Alright. Okay, kita ulang balik. Alright, sebelum mula, bila kita jengkit pastikan ankle aktif, bukan pasif, ankle aktif. Kita nak ke depan, kita nak bergerak ke depan. Right, ready? Sedia? Okay, jom. Ke depan. Yes, bagus, Merin. Ke depan. Cantik. Bagus. Alright. Okay, adik-adik, aktiviti pertama untuk memanaskan badan, iaitu walking high knee. Okey, adik-adik, aktiviti memanaskan kedua pada kali ini adalah dikenali sebagai carioca. So, coach akan demonstrate perlahan-lahan melangkah dulu sebelum kita buat pergerakan yang sebenar. Coach akan tunjukkan dengan berjalan. Okey, seperti biasa, luas kaki ialah seluas bahu, dibuka seluas bahu, tangan diangkat paras bahu,
tapak tangan mengalir ke lantai. Alright. Kita gerakkan kaki kiri, silangkan kaki kiri ke hadapan, kaki kanan letak selari, kaki kiri ke belakang, kaki kanan silang, letak balik kaki kanan selari dengan kaki kiri silang ke hadapan, kaki kanan letak balik selari, kaki kiri ke belakang, kaki kanan selari, kaki kiri silang ke hadapan, kaki kanan selari, kaki kiri ke belakang, kaki kanan selari, kaki kiri silang, kaki kanan selari dan kaki kiri balik. Itu untuk kaki kalau kita ke belah kanan. Kalau kaki kiri sama juga, tapi yang silangnya ialah kaki kiri. Kaki kanan akan silang ke depan dan ke belakang. Alright adik, kita nak tunjuk pembantu kita melakukan demonstrasi tersebut, aktiviti tersebut. Jom. Mula dengan Cik Aidil lah, daripada kiri ke kanan. Kaki, okay, yes. Ke belakang, yes. Bagus, yes. Right. Okay, alright, miring. Ke depan. Alright, kaki yang silang di sini ialah kaki kiri saja. Silang ke depan dan silang ke belakang. Alright, Aidil belah daripada belah kanan pula. So artinya kaki kanan akan silang sekarang ke depan dan ke belakang kaki kiri. Yes, bagus. 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 Sekarang kita akan mulakan dengan pergerakan yang sebenar. So coach akan buat demonstrasi dulu dan diikuti oleh pembantu. Alright. Sama permulaan, pastikan kaki dibuka seluas bahu. Tangan diangkat di sisi, tapak tangan menghadap ke bawah lantai. Dan kita gerak. Kita silangkan kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri sehingga habis. Alright? Daripada belah kaki kanan pula silang, kanan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke belakang, ke depan. Tamat pergerakan untuk kaki kiri dan kaki kanan. So bila kita bergerak, pastikan badan kita tak digerakkan. Badan kita dikuncikan, cuma bahagian pinggang yang digerakkan. Sebab aktiviti kita yang utama adalah melibatkan pergerakan di bahagian pinggul dan juga kaki. That's why sebab itulah kita buat karyoka ni untuk memanaskan badan. Alright, sekarang kita minta pembantu kita untuk melakukan pergerakan yang sebenar. Aidil? Bagus. Stay tall, tangan lurus. Tangan tak gerak, badan tak gerak, pinggang saja yang bergerak. Bagus, bagus. Miring. Tengok depan, mata pandang depan, tangan tak gerak, badan hold. Okey. Tengok depan. Okey. Alright. Okey adik-adik, itulah tadi aktiviti memanaskan kedua, memanaskan badan, aktiviti memanaskan badan yang kedua yang digelar sebagai karyoka. Okay, adik-adik, kali ini coach nak beritahu dua aspek keselamatan. Yang pertama, air. So, setiap kali kita melakukan aktiviti, tak kira aktiviti apa pun, kita perlu ada air. So, jangan tunggu sehingga tamat aktiviti baru kita nak minum air. So, kita perlu minum bila kita tamat satu sesi atau satu aktiviti, kita kena minum. Bukan minum habis satu botol lah, minum sikit. Kerana air sangat penting sebab badan kita 80% daripada apa yang ada dalam badan kita terdiri daripada air. So bila kita melakukan aktiviti, contoh aktiviti latihan berbadan hari ini, alright, so kita kena minum air untuk menggantikan air yang keluar sebagai peluh. So jangan lupa kena minum dan juga minum air
akan membantu badan kita daripada mengalami kesan hidrasi. Alright, bila kesan hidrasi berlaku, darah menjadi pekat. So, nutrien yang dibawa oleh darah kepada otot untuk bekerja, untuk melakukan aktiviti akan lambat. So, artinya otot itu akan melakukan kerja dengan lambat. So, dia tak dapat melakukan aktiviti dengan lancar. So, adik kena minum air supaya aktiviti atau otot dapat melakukan aktiviti dengan lancar. Alright, so jangan lupa bawa air, pastikan bawa air sebelum pergi latihan. Alright. Yang kedua, adik-adik, adalah tuala. Tak kira tuala apalah, selagi ada tuala boleh gunakan. So jangan lupa bawa tuala sebab apa? Bila kita berpeluh, bila kita melakukan aktiviti, peluh tu mungkin jatuh ke lantai dan itu akan membahayakan perlakuan kita. Mungkin kita pijak, kita licin, jatuh, mencederakan kita. So, kita perlu ada tuala untuk lap peluh supaya kita segar selalu. Satu lagi, elakkan kecederaan. So, kita jangan bagi peluang untuk sesuatu kecederaan berlaku. Kalau kita tak jaga, kita tak ambil langkah-langkah untuk menghindari kecederaan, ia akan menjadi satu perkara yang tidak enaklah untuk diri kita. Sebab kalau sebagai seorang atlet ataupun kalau kita mengalami kecederaan, dia akan ambil masa yang lama untuk kita pulih. Dan kita rugilah. Kita tak boleh lakukan aktiviti yang kita seronok nak lakukan. Okey adik-adik, kita telah selesai dengan aktiviti memanaskan badan. Kita akan masuk untuk melakukan aktiviti utama. So, untuk kali ini, aktiviti pertama kita melakukan untuk latihan berbadan dengan menggunakan dumbbell adalah dumbbell squat yang pertama. So, coach akan tunjukkan dumbbell squat tanpa peralatan dulu. So, adik-adik lihat demonstrasi coach dulu. Alright, seperti biasa, seluas bahu, tapi kita nak besar sikit untuk dapatkan luas tu dibuka luas sikit. Lebih luas sedikit daripada luas bahu. Ini adalah kerana untuk mendapatkan balance, keseimbangan. Sebab kita tak terjatuh. Alright. Tangan di sisi. Alright, kita turun perlahan-lahan ke belakang. Alright, sehingga tangan melepasi, jari melepasi lutut dan kita naik balik. Itu saja. Cara mudah ialah kita turun. Alright, and then kita ke pinggul, kita tolak ke belakang sikit. Dan kita naik balik, lurus. Okey, coach tunjuk balik. Tangan di sisi, bengkokkan lutut. Dan kita ke belakang sikit supaya lutut tak melepasi kasut. Dan kita naik balik. Okey, dalam proses melakukan, badan akan condong. Alright? Badan akan condong tapi mata pandang depan. So, akan bentuk 45 darjah kepada badan. Dan kita tolak balik ke atas. Okey adik-adik, kita tengok pembantu pula buat. Dan coach akan tunjukkan perkara-perkara yang penting. Alright? Miring? Ideal? Sedia? Alright. Kita buka kaki lebih luas sedikit daripada bahu. Alright? Okay, tangan di sisi. Okay, turunkan badan. Lepas lutut, naik balik. Lurus. Okay, lagi sekali. Okay, bagus, ideal. Okay, lagi sekali. Naik. Okay. Alright, lagi sekali. Lutut. Badan tegak, tengok depan. Naik balik. Lurus. Okay. Bagus. Adik-adik, itulah tadi pergerakan aktiviti dumbbell squat yang kita dah buat tanpa peralatan. So, sekarang kita akan buat, coach akan tunjuk dengan peralatan. Alright. Coach nak gunakan, seperti biasa, botol air je. Okay, aktiviti dumbbell squat ni kita boleh buat dengan hanya menggunakan beban dia, botol yang diisi dengan air. Alright. Kaki dibuka lebih luas daripada luas bahu. Alright, lebih luas daripada bahu. Untuk kestabilan, kita dah genggam peralatan kita letak sebelah paha. Kita turun. Masa kita turun, kita belakangkan pinggul ke belakang sehingga peralatan melepasi lutut dan kita naik balik.
Adik-adik, so kita minta pembantu untuk melakukan dengan peralatan. Jom kita. Okey, kaki luas sedikit daripada luas bahu. Alright. Tangan di sisi dengan dumbbell di sisi menyentuh paha. Alright. Okey, kita terus ke bawah, bengkokkan lutut. Punggung ke belakang. Naik. Okey. Okey, kita cuba lagi sekali. Alright, ready? Mula. Tengok depan. Naik. Lurus balik. Okey, lagi sekali. Turun. Pandang depan. Badan tegak. Naik balik. Yes. Lagi sekali. Up. Lagi sekali. Melepasi lutut saja. Naik balik. Okey. Baik. Okey adik-adik, itu sajalah tadi aktiviti dumbbell squat dengan peralatan. Okey adik-adik, aktiviti kedua untuk latihan bebanan menggunakan dumbbell ialah dumbbell calf raise. Alright. So coach akan tunjukkan demonstrasi melakukan aktiviti dumbbell calf raise ini tanpa peralatan dahulu. So seperti biasa, buka kaki seluas bahu, tangan di sisi paha, lurus, pastikan tangan lurus, kaki pun lurus. Kita jengkitkan setinggi yang boleh kaki sehingga berat badan berada di atas berbola kaki. Saya tunjuk lagi sekali. Kaki seluas bahu, tangan di sisi paha. Kita jengkitkan kaki setinggi yang boleh sehingga berat badan berada di atas berbola kaki. Dan kita turunkan balik. Alright adik-adik, kita tengok pembantu kita lakukan aktiviti dumbbell raise, calf raise ini tanpa bebanan. Okey, Mary, Aidil sedia? Alright, kaki seluas bahu. Okey. Tangan di sisi. Ready. Go. Jengkit setinggi yang boleh. Bagus. Right, turun. Lagi sekali. Naik. Okey. Turun. Okey, lagi sekali. Tinggi setinggi yang boleh. Bagus. Alright. Okey, bagus. Turun. Okey adik-adik. Aktiviti coach akan tunjukkan aktiviti dumbbell calf raise dengan menggunakan peralatan. So seperti biasa, coach nak gunakan peralatan ini sebagai beban kita. Alright, botol yang diisi air. So posisi mula, kaki seluas bahu, tangan dengan peralatan di sebelah sisi badan dekat paha, dan kita jengkitkan kaki setinggi yang kita mampu sehingga berat badan berada di atas berbola kaki. Dan kita turun kembali perlahan-lahan. Alright, lagi sekali. Kita jengkitkan setinggi yang boleh, berat badan di atas berbola kaki, tangan lurus, lutut lurus. Right, dan kita turun balik. Sekarang kita, pembantu kita akan buat demonstrasi dengan menggunakan dumbbell. Jom. Alright, sedia? Aidil sedia? Merin sedia? Okey, kita lakukan aktiviti dumbbell calf raise. Sedia? Mula. Setinggi yang boleh. Turun. Okey, mata pandang depan. Sedia? Go. Turun. Lagi sekali. Naik. Turun. Naik. Turun. Okey adik-adik, begitulah tadi aktiviti latihan bebanan dumbbell calf raise.
Okey adik-adik, aktiviti ketiga untuk episod kali ini untuk latihan bebanan menggunakan dumbbell dikenali sebagai dumbbell lunges. So, coach akan tunjukkan demonstrasi tanpa peralatan. Luas kaki adalah seluas bahu. Kita angkat kaki kanan, tangan masih di sisi, kita menapak ke depan dengan menggunakan tumit. Dan kita bengkokkan kedua-dua lutut. Okey. Pastikan lutut kaki kanan tidak melepasi kasut ataupun jari kaki dan lutut kiri hampir-hampir menyentuh lantai. Dan kita naik balik ke posisi asal. So sekarang kita akan mulakan menggunakan peralatan untuk dumbbell lunges. Right? Okey, seperti biasa, coach gunakan botol minuman saja. Alright, coach akan tunjuk pergerakan dia kaki kanan dan kaki kiri. Okey, seperti biasa, buka kaki seluas bahu. Peralatan dipegang di sebelah sisi badan dekat dengan peha. Kita angkat kaki kanan, bengkokkan lutut, kita menapak dengan tumit, kita turunkan lutut kiri sehingga hampir-hampir sentuh lantai dan lutut kanan tidak melebihi daripada kasut atau jari kaki. Dan kita naik balik. Itu adalah pergerakan sambil jalan. Okey adik-adik. So sekarang kita akan tengok macam mana pembantu kita melakukan aktiviti tersebut. Jom. Okey, Aidil, sedia? Ini sedia? Ke belakang sikit, kita nak melakukan kaki kanan dan kaki kiri sekali, okey? Alright, sedia? Luas bahu, jangan lupa. Alright, bagus. Alright, kaki kiri, menapak dengan kaki kiri. Angkat, menapak. Yes. Naik balik. Okey, bagus. Okey adik-adik, begitulah aktiviti yang dikenali sebagai dumbbell lunges. Istimewa trivia hari ini, kita nak ceritakan sikit lagi pasal Coach Indran. Coach Indran merupakan seorang jurulatih yang memegang ijazah master dan yang kedua mengenai kejurulatihan. Coach telah memulakan kerjayanya sebagai seorang jurulatih bermula pada tahun 2001 hinggalah 2019. Wow! 18 tahun sebagai jurulatih kebangsaan dan antara pencapaian tertinggi, Coach sebagai ketua jurulatih telah membimbing pasukan MSSM dalam acara olahraga dan pasukan ini telah bertanding ke kejohanan sekolah-sekolah ASEAN dan berjaya mendapat johan. Dan pasukan yang sama telah mendapat johan sekali lagi dalam pertandingan sekolah-sekolah ASEAN pada tahun 2013. Seterusnya adalah aktiviti gerak kendur atau warm down. Aktiviti yang paling penting selepas kita melakukan suatu aktiviti. So yang pertama kita akan lakukan untuk otot hamstring, quadricep dan juga gastrocnemius. Mula seluas bahu, alright. Kita tumit, angkat kaki kanan, menapak atas lantai, gunakan tumit, kaki kiri menapak penuh tapi lutut dibengkok. Tangan kiri di atas peha kiri dan tangan kanan atas kasut, pegang hujung kasut dan kita kira. Alright, sehingga 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alright. So adik-adik, sekarang kita tengok macam mana pembantu kita buat melakukan aktiviti yang pertama ini. Jadi, go. Kanan dulu. Yes, balance, balance, balance. Tangan, betul kan?
Alright, bagus. Okey adik-adik, so aktiviti ini boleh kita ulangkan 2 hingga 3 kali dengan ulangan sebanyak 15 kali. Pejam celik kita dah pun sampai ke penghujung rancangan dan pasti hari ini adik-adik mesti dapat belajar macam-macam teknik baru daripada coach. Tapi sebelum tu, coach ada apa-apa kata-kata terakhir untuk adik-adik di rumah? Adik-adik, bila anda cergas, anda sihat, anda dapat menumpukan lebih perhatian terhadap pelajaran anda. Betul, kita boleh lebih fokus kan coach bila badan kita aktif kan? Ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bersama kami semua jam 7 pagi esok. Dan sebelum tu, nak cakap kalau anda ada terlepas mana-mana episod sebelum ni, adik-adik boleh ke YouTube Didik TV untuk tengok tontonan semula. Jadi, teruskan bersama kami esok hanya dalam Cergas Bersama Coach. Keep fit, be healthy adik-adik. Bye, jumpa esok.